Untuk masa ini kita terlebih dahulu bersama-sama dengan tetamu kita iaitu seorang pendakwah bebas. Sebelum ini permulaan Ramadan kita bersama-sama dengan beliau. Tapi kali ini kita terus bersama Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah sihat walafiat. Itulah Ustaz, kita ambillah kita hari ini diberi keizinan kita bersama di hari yang cukup besar, hari yang cukup baik hari ini. Mungkin sebagai permulaan Ustaz. Untuk kita nak memberi agar betul-betul muslimin, sahabat-sahabat muslim kita benar-benar menghargai dan juga menghayati hari ini hari bukan semata-mata kerana cuti. Bukan semata cuti. Itu dia pun menghayati juga tu. Itu pun menghayati juga. Insya-Allah. Semua yang menghayati cuti hari ini mungkin tak sempat tengok TV lagi sebab masih atas katil. Jadi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa tamunya alhamdulillah kita Allah panjangkan lagi umur. Hari ini dah 17 Ramadan. Betul. Maknanya 17 hari dah kita menghirup nafas dan nikmat Ramadan. Bila kita bercerita tentang nuzul Al-Quran, 17 Ramadan ni memang sangat kita kaitkan dengan nuzul Al-Quran, peristiwa penurunan Al-Quran. Selain daripada 17 Ramadan juga dikaitkan dengan peristiwa yang besar juga, satu lagi adalah peristiwa Badar Al-Kubra, peperangan Badar. Jadi biasanya dua peristiwa itulah yang biasanya kita akan kaitkan dengan hari ini, dari 17 Ramadan. Jadi kalau kita fokuskan kepada nuzul Quran, turunnya Al-Quran, kita tahu Quran ni bila dia turun bukan hanya semata-mata pada 17 Ramadan tu saja Quran ni jadi istimewa, disambut, diseronok. Bukan itu saja. Sebab Nabi SAW diutuskan rahmat kepada seluruh alam. Bermakna Al-Quran itu juga diturunkan untuk seluruh alam. Dan Al-Quran bukan hanya diturunkan kepada orang Arab pada zaman Nabi saja, pada 17 Ramadan itu saja, tapi Al-Quran akan kekal relevan sampai hari kiamat juga. Sebab untuk seluruh alam. Berbeza dengan kitab-kitab yang terdahulu dan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu, kitab-kitab yang terdahulu, dia untuk spesifik, untuk kaum yang spesifik, kaum yang tertentu, kaum Nabi itu saja. Kaum lain tak ambil pengajaran sangat, kan? Tetapi untuk Al-Quran semua kita. So sekarang ni kita adalah masyarakat Malaysia, katalah majoriti orang Islam di sini adalah orang Melayu. Kita tak faham pun bahasa Al-Quran itu sendiri. Dan kita bukan hidup pada zaman Nabi. Jauh, kita 1400 tahun dah, kan? Tetapi bila kita baca Al-Quran, masih lagi banyak pengajaran-pengajaran dia. Kita ada apa saja masalah, Quran juga dia punya jawapan. Betul. Kan? Kita rasa ada apa-apa aku ni susah apa ke ataupun aku tertekan ke apa, balik pada Quran. Kita akan jumpa penyelesaian dia. Bahkan ramai orang yang dapat berubah ke arah kebaikan bila dia membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Okey. Dan bulan Ramadan kita kaitkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ni datang selepas daripada ayat diwajibkan berpuasa. Mula-mula ayat diwajibkan berpuasa, ayat berikutnya bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Sebagai bukan berhenti kat situ je. Quran ni turun hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk satu sebenarnya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penerang kepada hidayah dan juga pemisah antara yang betul dan yang salah. Kira kita punya manual lah sebenarnya ceritanya. Kan? Guideline lah, mana betul mana salah, tengok Quran. Itu dia. Okey. Tadi kita dah maklumkan juga di mana adik kita Muhammad Ali pun akan bersama kita. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Jom tak baca surah Ali Imran tu tadi. Nama dia Ali Imran kan? Itulah. Okey. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. 15 tahun kan? 15 tahun. Okey. Sebenarnya saja nak tanya jugalah. Mendalami Al-Quran, ya, belajar dan kemudian menghafaznya sejak umur berapa sebenarnya? Saya start dalam umur 14 lah. 14 tahun? Wah, dalam masa setahun. Tahun lepas lah. Baru tahun sudah. Wow. Dan saya dah tambah lagi kenapa? Kenapa didatangkan ke penghayatan itu? Sebabnya macam Ustaz tadi pun nyatakan, kita boleh membaca, kita boleh dikatakan cuba nak menghayati, tapi kadang-kadang kita tak faham apa yang mungkin yang kita baca. Kalau macam Ali sendiri macam mana? Setelah dalam tempoh 1 tahun tu, apa yang dah dapat dah? Apa yang dah belajar? Dari situ saya dapat pertama sekali belajar cara nak sebut, makhraj, tajwid. Dari situ saya boleh baca Quran. Lepas tu saya mungkin dari situ saya jadi ada minat nak
tadabbur Quran lah. Sebelum ni memang sekolah biasa? Sebelum ni saya sekolah madrasah dekat Kelantan. Okey. Baik, itu dia. Jadi kan sebenarnya Ustaz kalau dilihat mereka ni dapat menghafaz, menjadi seorang tahfiz, satu kelebihan extra bonus bagi mereka. Tapi dalam masa yang sama kita ni rasa taklah macam mana nak cakap kita baca Al-Quran tapi kita walaupun dah usia menginjak 40-50 tahun kita masih lagi belum memahami kerana di situ ada pelbagai jawapan. Masuk politik pun ada jawapannya dalam tu. Ada. Jadi macam mana? Kita ambil perkara yang paling asas. Saya 2 minggu lepas daripada slot Selamat Pagi Malaysia tu saya pergi ke satu program. Satu program tu saya tanya kepada audiens tu, saya tanya siapa di kalangan kita yang hafal surah Inna atau Inna? Kau semua hafal, seronok kan, semua hafal, takkan tak hafal kot kan, Inna atau Inna kan. Jadi soalan kedua saya tanya, siapa di kalangan kita yang faham betul-betul surah Inna atau Inna tu? Semua senyap. Krik-krik. Tiba-tiba krik-krik kan. Jadi maknanya surah yang paling kecil dan paling pendek tu pun dan juga ataupun ayat biasa-biasa kita baca ni pun kita tak faham. Bukan kata kita cerita isu politik ke isu kenegaraan isu apa pun. Ayat lazim yang selalu kita baca pun kita tak faham. Apa yang kita patut buat? Sekarang ni bulan Ramadan. Apa kata kita jadikan azam? Bulan Ramadan aku nak cuba mentadabbur makna-makna ayat yang aku biasa baca. Mulakan dulu daripada situ. Kan kita kalau nak cari dulu 13 tiba-tiba 17 tiba-tiba mungkin pening juga kita kan. Ambil dulu surah Alam Nashrah ke apa kan, kuliah Al-Fatihah ke. dulu sebagai permulaan. Al-Fatihah tu sendiri pun kadang tak faham lagi kan. Hari-hari kita baca. Okey, apa kata kita betulkan jadikan azam dalam Ramadan. Saya juga biasa cadangkan azam dalam Ramadan juga. Ini saya terfikir waktu Selamat Pagi Malaysia tu juga Saudara Syarifah Khasif betulkan bacaan pemanggil-pemanggil kita kan surah Al-Fatihah. Saya kata apa kata bulan Ramadan kita jadikan azam setiap kali bulan Ramadan datang aku nak betulkan bacaan Fatihah aku. Macam tadi adik Ali Imran sebut makhrajnya kan, sebutan-sebutan hurufnya sebagainya sebab kita tahu kita tak perfect. Mana ada yang sempurna kan. Jadi apa kata setiap kali bulan Ramadan kita betulkan. Kalau istilah kereta tayar kita belong kita buat alignment kan. Balancing dan alignment kan. So ni kena alignment kat sini ni kan. Servis berkala kita kata. Setiap tahun bulan Ramadan datang betulkan bacaan Fatihah kita. Paling tidak. So betulkan bacaan, fahami dan kemudiannya belajar. Belajar ni maknanya selepas Ramadan dah kot. Selepas Ramadan kita carilah kelas-kelas tafsir. Ustaz-ustaz kita yang boleh mensyarahkan sebab tafsir Al-Quran ni memang subhanallah dia tak pernah habis. Sebenarnya 500 tahun lepas ulama mentafsir Quran. 5 tahun lepas ulama juga mentafsir Quran dengan penemuan-penemuan yang baru, dengan rahsia-rahsia yang baru lagi, hikmah-hikmah yang baru lagi yang kita akan jumpa. Maknanya dia kekal relevan sebenarnya. Saya bila baca pada tafsir-tafsir yang baru kan, ulama-ulama yang baru tulis, ya Allah kadang-kadang hebatnya. Yang 500 tahun lepas ulama tak tulis, dia baru tulis juga. Ataupun kadang-kadang dia menghimpunkan dan dia menterjemahkan kepada cara yang lebih moden dan sebagainya. So belajar tentang Al-Quran. Dan yang paling penting Quran ni adalah beriman dengan Quran tu. Betul. Kalau tanpa iman dengan Quran hanya jadi sekadar bacaan macam baca buku je lah. Macam baca buku lain lah kan. Dibaca je lah, dibaca. Macam baca buku cerita contohnya kan. Kisah Nabi Yusuf contohnya. Nabi Yusuf gini dalam pemerintahannya macam mana contohnya kan. Kita hanya sekadar baca macam baca buku lain tak jadi. Kita kena iman. Percaya betul-betul. Kalau tanpa iman, hati kita tak mudah tersentuh dengan Al-Quran. Betul? Itulah dia. Nak mencari jiwa tu. Tapi sebelum tu kita nak war-warkan juga talian pada anda kalau nak hubungi kami di sini untuk sama-sama kita bicarakan bersama ustaz juga tetamu kita, tetamu kecil kita yang berusia 15 tahun ini. Anda boleh saja hubungi kami dalam 0322828578 atau 8579. Okey, dengan kabarnya Puan Rafidah daripada Shah Alam dah pun ada di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Rafidah. Okey, saya dari Shah Alam. Ya. Saya. Saya tengah ni lah menengok TV1 ni kan. Okey. Teruskan. Okey, saya nak tanyalah. Hari ni kan hari Nuzul Quran kan? Puan jauhkan sikit daripada kaca TV. Okey.
Okey, saya daripada Shah Alam. Saya nak tanyalah sempena apa ni? Sempena nuzul Quran ni, apakah sunat bagi kita lah semua kaum muslim ni. Okey. Dan daripada sembahyang, ialah macam bulan puasa, sembahyang, puasa dan tadarus. Okey. InsyaAllah. Itulah saya nak tahu sunat yang digalakkan lah. Sebab maklumlah kita ni Islam kan. Lepas tu macam kita wanita-wanita yang berumur ni kan. Okey, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, baik. Kita nak ingatkan juga pada anda yang lain, kalau nak hubungi kami di sini, pastikan anda tutup tera kaca televisyen ataupun jauhkan terus daripada kaca TV. Sebab kalau nanti ada gangguan sepertinya Jadi tak anda dapatlah dengarkan mesej tadi. tu kan. Okay, Betul. Soalan apakah perkara sunat? Kak Rafidah kita tanya nuzul Quran nak buat apa, sunatnya apa. Sebenarnya peristiwa sambutan nuzul Quran ini, kalau kita perhatikan betul-betul para sahabat Nabi SAW, mereka tak sambut secara setiap tahun. Kan? Sebab apa mereka tak sambut? Sebab mereka adalah generasi yang diturunkan Al-Quran pada mereka. Dan mereka memang ingatan mereka terhadap Al-Quran tu sentiasa segar. Sentiasa rasa seronok dengan Al-Quran. So apa yang kita pada hari ini kita sambut pula? Nabi tak pernah sambut, kita nak sambut pula nuzul Quran ni. Betul. Dari sudut mana yang kita patut sambut? Kita patut sambut sunnahnya, maknanya apa dia? Kita meraihkan Al-Quran itu sendiri dengan cara membacanya, cuba memahaminya, menggalakkan untuk bacanya. Bahkan apa yang kita buat pada hari ini di Sahabat Pagi Malaysia ni pun salah satunya lah untuk menggalakkan sahabat-sahabat kita untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dari segi spesifiknya, kena baca zikir tertentu ke, doa tertentu ke? Tak ada. Tak ada. Ada sembahyang sunat tertentu ke? Tak ada. Tak ada. Untuk Al-Quran ni. Okey. Satu benda yang kita lihat adalah bila kita solat atau sekalipun amal ibadat, seperti kalau kita semua Quran ni, kita mahu ada kekhusyukan, kita mahu ada fokus kita ni. Jadi adakah artinya ni Ustaz, bila kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran itu sendiri dan kita menghayati, itu akan menyumbang ke arah fokus iaitu dan juga khusyuk. Bagaimana pula dengan kalau sekadar membaca tetapi tidak memahami? Ya. Hebatnya Al-Quran, baca tak faham pun dapat pahala. Sebab setiap satu huruf tu kita dapat 10 kebajikan. Kan? Jadi walaupun tak faham, dapat pahala banyak. Cuma bila kita faham tu berbeza dengan orang yang tak faham. Contoh, bila kita jumpa ayat menceritakan tentang nikmat Allah Ta'ala, syurga contohnya. Bila kita faham, perasaan kita akan lebih membuat-buat nakkan syurga tu. Bila Allah Ta'ala cerita tentang azab, cerita tentang neraka kan, kita baca tu kita akan datang rasa gerun, rasa takut. Kita akan secara automatik kita akan minta, ya Allah jauhkan aku daripada azab neraka. Sebab Nabi SAW bila membaca ayat Al-Quran, jumpa dengan ayat-ayat nikmat, ayat syurga dan sebagainya, Nabi akan minta nak dapat begitu. Dan bila jumpa dengan ayat cerita azab, api neraka dan sebagainya, Nabi akan berlindung, minta lindung daripada benda tu. Kita baca sama daripada awal sampai habis sebab kita tak ada feel kan, tak ada rasa. So apa kata yang tadi, beriman dengan Al-Quran dan cuba fahami Al-Quran. Tadi disebutkan kita kata beriman dengan Al-Quran, hati kita akan lebih bergetar apabila membaca Al-Quran. Wajilat qulubuhum dalam Al-Quran sebut. Artinya hati tu akan rasa kita kata luluh sebagainya kan bila kita baca Al-Quran. Tetapi tentulah kena faham. Ada di kalangan kita juga, dia cukup sekadar mendengar Al-Quran pun dah istilahnya touching. Maknanya terasa kan, baru dengar je. Kadang-kadang dengar tu bukannya bacaan yang terlalu sedap, qari yang baca sampai menangis-nangis. Tadi adik bila baca pun mungkin ada yang tengok TV tu pun ada yang dah tersentuh. Kan? Ada tersentuh, rasa dia baca lancar, aku baca tak lancar lagi sampai sekarang. Aku dengung pun tak kerti lagi macam mana, contoh kan. Jadi sentuh tu perlukan iman, dan next stepnya adalah perlukan faham, insya-Allah. Jadi jangan kita lupalah untuk, macam saya sebut tadilah, rajin-rajin buka tafsir Quran. Bulan Ramadan jadikan azam. Tapi kena tafsir betul Ustaz. Tafsir betul. Rujukan pula sekali ramai pula. Kalau aplikasi Android tu banyak pula betul. Kan. Betul. Sampai sekarang kena jaga-jaga. Betul. Tadi dah alhamdulillah kan, dah diberi kekuatan, usia masih muda begini, untuk nak memahami setiap apa yang disampaikan ayat-ayat dari Al-Quran itu. Apa usaha daripada Ali sendiri? Bagaimana Ali cuba untuk, adakah setiap satu pembacaan terus ada tafsirnya begitu? Macam mana dari segi pengajian pembelajarannya Ali? Pertama tu lah, dari terjemahan Quran. Terjemahan. Kita tengok dulu. Lepas tu dalam
pembelajaran diniah pun ada subjek tafsir kan. Dari situ pun kita dapat belajar. Makanya lebih menghayati tu Tadi surah yang adik Ali baca tadi, Al-Qadar. Lailatul Faham kan makna-makna dia? sikit-sikit. sikit. Bila Ustaz tanya soalan dia jadi gerun. Ya, dia takut dia. Saya dah tanya pun dia tak sekadar nak tahu je pasal bila kita baca kan, baca dengan faham, dengan baca tanpa kefahaman dia akan jadi lain. Betul. Kan? Kita baca tu dengan keadaan kita sedar apa yang kita baca. Dan kita baca dalam keadaan tak sedar apa yang kita baca. Kalau makrasnya dan juga tonasi tidak tepat, adakah memberikan tafsir yang salah Ustaz? Bergantung sejauh mana kesalahannya makhraj itu sendiri, besar ke kecil. Okey, Ustaz, Al-Alam tadi menyebut tentang surah Al-Qadar itu. Mungkin Ustaz nak ulas lebih lanjut berkenaan dengan itu dan juga dengan kejadian Lailatul Qadar itu sendiri. Ada juga yang keliru ni antara nuzul Quran dan juga Lailatul Qadar. Apa perkaitannya? Nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Okey, Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar berdasarkan kepada ayat tadilah kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maknanya kami turunkannya, maknanya Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi ulama membahaskan macam mana yang dikatakan turun itu. Turun ni pun pasal Al-Quran dia bukan turun sekaligus, kan, bukan tiba-tiba buku tu jatuh daripada langit dan tu kan, tak. So Al-Quran itu kan diturunkan berperingkat-peringkat. Jadi yang last kali peringkatnya turun kepada Nabi SAW, kepada malaikat Jibril. Bermula turunnya Al-Quran itu pada 17 Ramadan ikut pandangan majoriti ulama sirah. Dan adakah macam ni dikatakan dengan Lailatul Qadar? Maka dikatakan malam tersebut itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang itu Ustaz, bukan Lailatul Qadar ni mesti 20 lebih ke? 20 lebih sampai ke 29, 10 hari terakhir kan? Jawapannya tidak, tak mesti. Lailatul Qadar boleh berlaku sebenarnya pada bila-bila masa bulan Ramadan. Bahkan sebahagian daripada ulama letakkan malam Lailatul Qadar itu adalah pada 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Malam tadi ada ulama yang mengatakan macam tu. Sampai dia tetapkan malam Lailatul Qadar adalah malam 17 Ramadan. Sampai gitu sekali. Cuma kebanyakan ulama tidak meletakkan begitulah. Maknanya bila-bila lah nanti ada pula yang dengar, alah dah terlepas, malam tadi tengok bola je. Jadi mungkin ada yang rasa macam tu lah kan. Tak. Kita kata kebanyakan ulama letakkan malam Lailatul Qadar ni kita tak tahu bila. Bila-bila je Allah Taala rahsiakan. So turunnya malam Lailatul Qadar menunjukkan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran dia tak turun senang-senang simple macam tu je. Bahkan turun pada Nabi SAW pada masa yang mulia, di tempat yang mulia, kerana Al-Quran ini adalah kalam Allah Ta'ala. So kalam Allah Ta'ala ni benda yang mulia, benda yang besar. Turun pun melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, penghulu malaikat, iaitu malaikat Jibril. Turun kepada Nabi SAW, makhluk yang paling mulia. Jadi kita pun bila nak carry lah istilahnya, nak menanggung Al-Quran itu, kita pun perlu cuba untuk memperbaiki diri kita dengan akhlak yang mulia. Macam adik kita dan kawan-kawan mereka kan dekat sekolah, kita nak pegang Al-Quran, bukan pegang secara literal ni, bukan pegang tu, tapi maknanya pegang di dalam hati ni, Quran ni. Kita nak pegang Al-Quran itu, kita juga memerlukan sifat-sifat yang mulia. Sebab benda ni benda besar. Bukan benda kecil. Bukan sekadar macam hafal pantun ke syair ke kan. Kita menghafal kalam Allah. Jadi kita juga kena ada kemuliaan lah. Boleh jadi. Kita harus ingat bahawa macam tadi awal tadi Ustaz pun dah nyatakan, betul kan, kalau ada sebarang masalah besar, kecil semua sekali, akhirnya semua adanya di Al-Quran Karim. Jadi bagaimana untuk kita sekarang ini lihat supaya kita ada rasa betul lah bahawa Al-Quran itu ada politiknya di situ, ekonomi. Macam malam ni kita ada mengenai sains, pembekaran sains dan Al-Quran di TV1. Macam mana Ustaz melihat sekarang? Kita kena meletakkan, kita melihat Al-Quran ini adalah seolah-olah manual daripada Allah untuk kita. Jadi kita ni sebagai manusia, kita akan berjumpa dengan macam-macam perkara. Mungkin masalah, tadi kita sebut mungkin dari sudut masalah, mungkin juga dari sudut kekeluargaan, kita ada keluarga. Mungkin juga kita dari sudut hubungan kemasyarakatan, kan? Mungkin juga dari hubungan politik, mungkin juga hubungan dengan musuh, mungkin juga dari sudut apa. Semua sudut-sudut itu telah dibicarakan dalam Al-Quran. Cumanya kadang-kadang Al-Quran dia meletakkan topik-topik tertentu secara umum. Dia tidak meletakkan secara detail dan telah diperincikan oleh hadis Nabi SAW. Dan kemudiannya diterangkan pula oleh
para ulama. Dan diterangkan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pula macam mana nak mengambil panduan, contohnya panduan dari sudut ekonomi pada Al-Quran. Kita boleh dapat dari segi umum. Contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tetapi jenis-jenis riba, macam mana yang dikatakan riba, apa kategori-kategori riba tu, itu dibicarakan dalam hadis Nabi SAW, bukan di dalam Al-Quran. Okey, jadi hadis Nabi terangkan, okey, riba ni jenis-jenis, apa benda yang ada riba, apa yang bukan riba contohnya. So sekarang ni kalau semata-mata Al-Quran tu mungkin dia akan fokuskan kepada sistem ekonomi Islam secara umum. Dia punya kaedah-kaedah ataupun guideline umum. Contoh lagi dalam Al-Quran mengatakan kekayaan. Contohnya kekayaan negara dia tidak boleh berlegar pada orang-orang tertentu sahaja. Seperti mana yang berlaku di dunia moden pada hari ini, bukan sahaja di Malaysia, kita cerita dunia secara keseluruhan. Ekonomi ataupun kekayaan berlegar pada orang tertentu sahaja. Kan? Dalam Al-Quran, dalam suratul Hashr contohnya, Allah Ta'ala menceritakan tentang salah satu daripada objektif ekonomi dalam Islam adalah likai la yakuna, supaya tidak menjadi dulah, maknanya tidak menjadi putaran di kalangan orang kaya sahaja. Maknanya yang menjadi khadam sentiasa menjadi khadam, yang kaya sentiasa kaya, makin kaya bahkan. Jadi konsep-konsep ekonomi macam ni telah diterangkan dalam Islam. Cuma bagaimana pula untuk jadi itu, dia punya detailnya ada dalam hadis Nabi SAW. Dan yang tu kita kena belajar. Baik, kesimpulannya kena terus belajar. Kena belajar. Dan terus membaca Al-Quran. Ya, betul. Dan beriman pada Al-Quran juga. Syukur kita sentiasa membaca, mudah-mudahan ada juga keberkatan. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Ini je masa yang kita ada.